Penyata bank. Penyata bank, penyata urus niaga. Urus niaga, peniaga macam mana dekat dalam penyata bank tu untuk keluar masuk duit. Okey. Jadi sekarang dikata kenapa penyata tu penting. Okey, kawan kamu jawab dapat ukur prestasi perniagaan. Ukur prestasi perniagaan. Bila kata ukur prestasi perniagaan ni dia terlampau umum sikit. Dia punya jawapan ni terlampau umum. Jadi bila dapat ukur prestasi perniagaan tu maksudnya macam mana? Dia terlampau umum, jawapan terlampau umum jadi salah lah kat situ. Kedua, dapat meningkatkan jumlah keuntungan. Macam mana pula penyata bank dapat meningkatkan jumlah keuntungan? Tu salah tu. Sebab penyata bank tidak dapat meningkatkan jumlah keuntungan ataupun dapat mengurangkan jumlah keuntungan. Dia salah sini. Nombor 2 tu pun agak jawapannya agak tersasar sedikit. Okey. Dapat mengetahui kedudukan kewangan ataupun kita kata merekod kewangan, dapat merekod kewangan urus niaga. Okey. Tu yang ni dapat. Mengetahui kedudukan kewangan ni macam tahulah aliran masuk duit kita kan, duit peniaga tu. Dapat mengetahui kedudukan kewangan ni sama ada dapat tahu wang masuk atau wang keluar ataupun tahu kita rugi ke ataupun untung. Okey. Jadi boleh diterima jawapan tu. Okey, cikgu bagi jawapan lain untuk jawapan B ni. Mengapa penyata bank penting kepada peniaga? Okey, pertama sekali sebab dia penyata. Jadi dia pertama sekali dia dapat menyemak. Okey, menyemak besar sangat ke? Okay, dia dapat menyemak urus niaga. Menyemak urus niaga. Menyemak ni maksudnya kita tahulah wang kita tu keluar banyak mana. Ataupun kita tahu wang kita tu keluar, wang masuk kita keluar tu dalam satu tempoh tu kita tahulah. Ataupun kita kata aliran tunai keluar masuk. Okay, dapat semak. Jadi kata mudah dia tu, kata mudah dia dapat semak. Okay. Dapat semak aliran keluar masuk kewangan kita lah duit. Aliran tunai. Aliran keluar masuk tunai. Okey. Aliran keluar masuk tunai. Okey. Itu penyata bank yang pertama. Yang kedua kita dapat bila dengan adanya penyata bank ni dia sebagai bukti lah. Dia bukti suatu penyataan tu. Maknanya transaksi jual beli tu sahih ataupun betul, benar. Okay, jadi dia sebagai bukti. Okay. Dia bukti pindahan sesuatu wang. Soalan penyata bank ni sebenarnya soalan bukan bawah penyata kewangan bukan bawah penyata kewangan ni. Tapi sebab cikgu dah salah ambil pula. Tapi tak apalah. Sebenarnya ni bawah bab yang di hujung sekali. Okay? Bab di hujung penyata bank. Tapi tak apalah. Sebenarnya untuk ulang kaji kamu lah juga supaya kamu dapat cari jawapan kan. Kalau tak dapat tak apalah cikgu. Kita bincang lah sama-sama yang mana yang patut kita semak, kita buat lah. Okay. Jadi selain daripada bukti, jadi sumber rujukan. Okay, sumber rujukan. Okay, sumber rujukan peniaga lah. Okay, bukan saja pada peniaga tapi sumber rujukan kepada
pelabur yang lain. Okey. Tunggu rujukan kepada peniaga ataupun orang lain. Okey, satu lagi jawapan kita boleh terima yang senang-senang je lah mengesan kesilapan. Mengesan kesilapan. Mengesan kesilapan. Catatan. Kan bila catatan kita buat penyata bank ni, maksudnya catatan kita keluar masuk tu, perekodan tu, kita dapat tengoklah betul ke tidak. Okey. Maksudnya kita ada, maknanya ada terlebih ke? Sebab kita yang catat. Okey. Nyata tu kita bagi kat bank. Bank simpan. Maknanya dalam akaun kita tu, akaun peniaga, okey, dia boleh check lah. Okey. Jadi kita boleh tengok sama ada berlaku kesilapan ataupun maknanya kesilapan dari segi mencatat kewangan kita. Okey. Kat situ kita dapat semak lah. Okey. Jadi kamu jawab soalan yang maksudnya kamu tahu tu penyata bank. Okay, apa fungsi penyata bank tu kepada peniaga. Tapi yang ini detailnya nanti kita akan belajar. Okay, penyata bank Okay. Itu tentang penyata bank. Okay. So kat sini kamu dapat satu markah. Okay. Seterusnya soalan TPM. Okay, soalan TPM. Dia tanya pasal apakah Y ni, apakah Y? Apakah Y? So dalam soalan ni, yang ni kita dah bincang kan minggu lepas tentang TPM. Ni X, sorry. Ni X. Dan ni Y kat sini. Ni Y. Sebelum tu cikgu nak tanya, X apa dia? X apa dia? Jumlah kos. Okay, jumlah kos. Terima kasih. Okay, so sini jumlah kos. Okay, so yang dekat Y adalah? Kos tetap. Okay, Y adalah. Okay. Satu markah. Okay. So kalau soalan macam ni keluar lagi, so kamu kena tahu je lah jumlah hasil dekat mana. Okay, TPM ni memang dah 2 tahun dah betul-betul keluar. Okay. Satu kat bahagian C, satu kat bahagian B. Okay. Ni bahagian C lah ni. Okay, bahagian C. Okay. Ditanya lagi, jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek. Okay, kawasan Belorek ni apa maksud dia? Kawan kamu jawab yang ni. Ni kan dah tahu kan kawasan Belorek tu adalah untung. Okay. Kawasan Belorek tu untung. Maksudnya jumlah hasil melebihi daripada jumlah kos. Jumlah kos kat bawah ni kan. Jumlah hasil kat atas. So kita dapat untung. Okay, so sini untung. Okay. So dia kata jelaskan kesan sekiranya warisan dodol berada di kawasan Belorek. Okay, so senang je ni. Okay, jawapan dia tu sini. Okay, kalau kamu jawab dia tu mendapat keuntungan. Beritahulah dapat untung. Okay, so betul dapat satu markah. Okay, jadi bila untung kamu beritahulah. Maknanya jumlah hasil melebihi daripada jumlah kos. Okay. Perniagaan dodol boleh terus beroperasi. Ataupun kita kata permintaan dodol semakin meningkat. Yang ini boleh. Yang ini boleh. Permintaan dodol semakin meningkat
Sebab lebih daripada 500 tu kan. Unit pengeluaran melebihi 500. Tulislah kat sini. Yang ini memanglah terus beroperasi ni tapi tak boleh terima jawapan itu Okey, kita terima 2 je kat sini. Okay, kita tambah satu lagi. Dia berapa jawapan markah dia? Markah dia nak 3. So dah dapat 2 kat situ. So satu lagi kita cakap lah. Pengeluaran melebihi 500 unit. Okey. Ni. Ni kan. Beritahu jawapan tu. Okey, lagi kita boleh cakap lah. Apa lagi? Jumlah hasil tadi. Jumlah hasil. Jumlah hasil lebih daripada jumlah kos. Jumlah hasil melebihi jumlah kos. Okey. Senang je. Okey. Tengok dekat pengeluaran. Jumlah pengeluaran maknanya kalau lebih tu maknanya tengok kat sini kan. Sekejap ni cikgu padam dulu. Okey, ni kalau lebih dekat sini maknanya dia jumlah pengeluaran dia lebih banyak, maknanya dia dapat untung. Kalau pengeluaran dia sikit, dia rugi. Okey. Pengguna mendapat pengeluar mendapat kerugian. Okey. Macam tu je nak tafsir soalan TPM ni. Senang je. Okey, so kalau ditanya TPM unit kuantiti yang dikeluarkan berapa? Unit minimum yang dikeluarkan titik pulang modal tu lah. Apa unit minimum dia? Korang jawab jap. Apa unit minimum? Pengeluaran minimum yang boleh dikeluarkan. Berapa? Berapa unit minimum yang boleh dikeluarkan? Seorang jawab. Cuba je cuba. Berapa unit pengeluaran minimum yang boleh dikeluarkan oleh warisan Duda Melayu? Titik pulang modal. Tengok kat titik pulang modal. Berapa? Berapa? Seorang jawab. Seorang pun tak nak jawab. Cuba. 500. Okey, terima kasih. Nurin yang jawab. Okey. Okey, terima kasih. So, jawapan dia 500 lah kat sini. Kat TPM ni. Ni kan TPM. Okey. Sah pula. Okey. Ni TPM kan. Sekejap. Okey, ni TPM. TPM. So, minimum dia 500 lah. Yang perlu dikeluarkan. Kalau dia kurang daripada 500, maknanya dia dapat rugi. So, kalau dia lebih daripada 500, maknanya dia akan dapat untung. So, minimum yang dia perlu dapat 500 unit. So, kalau dia tak dapat 500 unit tu, maknanya dekat situ je dia dapat titik, dia dapat pulang modal tu dengan 500 unit. So, kalau kurang daripada 500 unit tu, tak dapat lah. Okay? Okay. Maknanya dia dapat rugi lah maknanya. Okay. So, boleh salin jawapan yang cikgu bagi ni? Boleh Nak salin Tu dah salin? Okay, cikgu beri masa seminit. Salin. Maknanya tu jawapan buat pembetulan lah. Kalau salah buat pembetulan. Okay, tak ada masalah. Pembetulan ni bagus supaya kamu dapat tengok lah maknanya kesilapan kamu jawab tu dekat mana. Okay. Tandalah sekali dekat tepi tu. Okay. Malam cikgu tunggu sampai malam. Rupanya tak ada pun yang menjawabnya. Adalah beberapa orang.
beberapa tu maksudnya tak ramai lah. Tak tahulah yang lain pergi mana. Cikgu pun tak tahu. Tapi cikgu harap diorang buat lah maknanya soalan yang cikgu bagi tu. Okay, sebab cikgu bagi tak banyak pun. Okay, setiap minggu kita punya kelas ada 3 masa kan. So, kita ada 6 masa. So sepatutnya cikgu bagi tu ikut jadual kamu lah. Maknanya jadual kamu hari Ahad, Isnin dengan Ahad, Rabu dan Khamis. Jadi semuanya tu memang ikut jadual Tak ada, tak bagi lebih pun.